Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat bertemu pada pertemuan malam ini, yang mana pada malam ini kita akan membahaskan tajuk berkaitan keberanian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita ketahui bahawasanya jika kita lihat kisah-kisah yang berlaku pada zaman baginda, keberanian dan kecekalan para sahabat berjuang dan berkorban asbab Islam itu sampai kepada kita pada hari ini. Sebelum tu minta maaf sikit lah kalau mungkin suara saya slow ke tak clear ni. Saya sakit tekak sikit hari ni sebab tu tak dapat nak cakap dengan elok sikit. Jadi insya-Allah kita akan sambung berkaitan keberanian yang mana para sahabat dan juga apa yang mereka lakukan pada zaman yang terdahulu. Kita kena ketahui antara manusia yang berani yang pertama sekali adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada riwayat yang mana menunjukkan bila mana dengar satu bunyi yang kuat ketika mana pada zaman baginda, Rasulullah antara orang yang awal pergi tengok. Sahabat-sahabat tak tahu lagi bunyi apa, tapi Rasulullah yang mana dia awal, baginda awal pergi. Cuba kita tengok kalau pada hari ini, contoh kalau ada bunyi sesuatu gempa yang kuat, benda yang kuat, bunyi benda jatuh, siapa adakah kita berani nak piuk? Kita orang first yang akan pergi dulu tengok apa benda yang jadi tu. Tetapi baginda bila dengar bunyi benda tersebut, Rasulullah lah orang yang pertama yang pergi. Demikian juga kita sebutkan pada pertemuan sebelum ini, ketika mana peperangan yang mana banyak para sahabat pun mereka telah berundur. Sebab apa? Sebab serangan musuh terlalu banyak. Tetapi Rasulullah pergi tetap ke depan, sehingga Rasulullah mengatakan, ana nabi wala kazib, aku nabi yang bukan dusta. Sahabat lain mereka mengundur ke belakang, tapi baginda pergi ke depan ketika peperangan. Jadi nak mengatakan antara manusia yang berani dalam kehidupan ini adalah baginda Nabi SAW. Kemudian diikuti perkara ini oleh para sahabat. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang seorang sahabat yang mulia, iaitu Khubayb bin Adi. Ini salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Khubayb, yang beliau antara yang menyertai peristiwa Raji'. Kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari ada meletakkan satu bab berkaitan Ghazwatir Raji', iaitu bab berkaitan ghazwah. Disebutkan di sini ghazwah, peperangan. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, ada beza antara saraya dengan ghazwah. Banyak kali kita sebut, iaitu ghazwah asalnya, penggunaan asal ghazwah adalah peperangan yang Rasulullah sertai. Tetapi saraya ataupun sariyah, peperangan yang Rasulullah tak pergi. Rasulullah mungkin hantar sahabat-sahabat lain. Itu nama dia saraya ataupun sariyah. Manakala ghazwah, peperangan Rasulullah join. Kita tengok peristiwa Raji' ini, Rasulullah tak join. Rasulullah hanya hantar sahabat aja. Tetapi disebut oleh Imam Bukhari Ghazwatir Raji'. Jadi nak menunjukkan bahawasanya bagi Imam Bukhari menunjukkan ada kalanya ghazwah itu bukan mutlak menunjukkan itu hanya peperangan disertai oleh Rasulullah. Mungkin ada kalanya Rasulullah tak sertai peperangan itu, boleh juga disebut ghazwah. Tetapi asalnya kita ketahui perbezaan ghazwah dengan sariyah. Ghazwah peperangan yang Rasulullah join, sariyah adalah peperangan yang mana hanya sahabat saja, baginda tak join. Itu asalnya. Tetapi ada ketika dan juga seperti peristiwa Raji' yang kita sebutkan ini, Rasulullah tak join, tetap disebutkan sebagai ghazwah oleh Al-Imam Al-Bukhari. Iaitu disebutkan dalam riwayat ini an Abi Hurairah, iaitu riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ba'asa Nabi sariyah ainan, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar sariyah ainan, iaitu sariyah iaitu satu golongan, satu kumpulan aina, mata-mata. Maksudnya orang yang mana mengintip. Rasulullah menghantar pasukan pengintip untuk mengintip apa yang terjadi ketika mana di tempat tersebut. Jadi Rasulullah hantar 10 orang. Dalam riwayat ini disebutkan wa amara alaihim Asim bin Sabit, dan baginda Nabi SAW memerintahkan ataupun Rasulullah melantik ketua mereka adalah sahabat yang bernama Asim bin Sabit. Jadi dalam peristiwa ini, iaitu peristiwa Raji' ini, Rasulullah hantar 10 orang pergi. 10 orang sahabat saja yang baginda Nabi SAW hantar untuk pergi. Dan yang mengetahui ataupun yang memimpin pasukan ini, 10 orang ini adalah Asim bin Sabit.
Ini yang mana dalam riwayat Abu Hurairah. Kemudian kita tengok sini apa tujuan mereka pergi ke peristiwa Raji' ini. Apa yang ada di sini? Di sini ada dua pandangan. Pandangan pertama dalam riwayat Bukhari, Rasulullah hantar kat situ untuk buat apa? Untuk mereka menjadi sariyatan aina, iaitu mereka menjadi sebagai mata-mata mengintip apa yang mana dilakukan oleh geng kat situ. Golongan orang-orang di situ mengintip. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, mereka pergi ke situ disebabkan oleh apa? Kerana dikatakan orang geng kat situ kata mereka berminat nak tahu tentang Islam. Jadi sebab itulah baginda Nabi SAW hantar beberapa sahabat pergi situ. Kesimpulannya ada dua pandangan dah. Pandangan pertama adalah Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berkaitan mereka pergi ke sana, Rasulullah hantar untuk mereka jadi aina, untuk jadi mata-mata, untuk pergi mengintip. Pandangan kedua, mereka pergi sebagai seorang yang mana untuk mengajar tentang Islam di sana. Kemudian setelah itu, mereka pun pergi ke tempat yang mana diperintahkan oleh Nabi SAW. Sehinggalah sampai baina Usfan wa Makkah. Sampai kepada tempat di antara Usfan dan juga Mekah. Mereka dah sampai dah dalam satu tempat yang mana mereka diperintahkan untuk pergi. Bila mana mereka pergi di situ, dapat diketahui ataupun dapat diketahui oleh satu kelompok. Yang mana satu kelompok ni tahu orang Islam kan. Ataupun mereka tahu ada orang masuk ke kawasan mereka. Bila kelompok ni tahu bahawasanya tentera ataupun golongan berapa orang Islam pergi masuk, maka apa mereka lakukan? Mereka pun pergi kejar sahabat-sahabat ni. Mereka kejar sehinggalah mereka kejar sampai nak dapat. Dalam pengejaran mereka itu, apa yang terjadi? Mereka berapa orang? Fatabi'uhum bi qaribin min mi'ati ramin. Yang ikut sahabat-sahabat tu, maksudnya orang musyrikin yang kejar sahabat Nabi SAW adalah 100 orang ramin. Maksudnya 100 orang pemanah. Nak katakan sahabat 10 orang. Rasulullah hanya hantar sahabat sebanyak 10 orang, tetapi yang kejar itu adalah 100 orang yang mana bukan 100 orang biasa, tapi ramin, pemanah mereka. Maksudnya orang yang mana handal memanah, yang dihantar. Cuba bayangkan kalau kita dikejar oleh 100 orang, dan bukan 100 orang biasa, 100 orang pemanah yang mempunyai senjata, maka telah tentulah kita pun akan gusar. Kemudian bila mana dalam pengejaran itu, mereka pun orang-orang yang mana musyrikin ini, mereka pergi, mereka jumpa tempat yang mana sahabat-sahabat berehat. Kita ketahui, bila mana dalam apa-apa intipan ke peperangan, telah tentulah kita akan ada berhenti saat rehat kat mana-mana. Sama lah kita pun, dalam perjalanan kita nak pergi destinasi tertentu, kita mestilah kadang-kadang kita akan berehat, berhenti kat satu tempat. Maksudnya kita berhenti satu tempat tu, contoh sekarang ni RNR, ataupun sebaliknya. Sama juga sahabat, mereka berhenti saat dalam makan. Bila mana musyrikin Mekah itu mereka sampai ke tempat yang mana sahabat berhenti tadi, sahabat dah tak ada situ lah, ada kesan mereka pernah tinggal di situ. Maksudnya ada kesan sahabat pernah duduk berehat kat situ. Mereka jumpa apa di situ? Mereka menemui Tamar Madinah. Bila mana mereka tengok Tamar di situ, maka mereka pun dapat tahu, oh ini Tamar Madinah. Sebab ataupun kuantiti ataupun kita kata kualiti tamar yang mereka tengok tu adalah tamar daripada Madinah. Sama juga macam orang sekarang kita ni. Contoh kalau kita tengok harum manis, kita tahulah daripada mana? Daripada Perlis. Jadi sama juga macam kita tengok peristiwa ini, bila mereka dapat tamar tu, musyrikin tahu ini tamar orang Madinah. Maksudnya Madinah umat Islam. Bahkan kalau kita tengok Imam Nawawi menyebutkan bahawasanya tamar ni, kata Imam Nawawi dalam kitab Minhaj Syarah pada Sahih Muslim, tamar Madinah saja ada 120 jenis, kata Imam An-Nawawi. Jadi nak katakan banyak tamar ataupun kurma yang mana ada di sana. Jadi sebab itulah orang Arab ni mereka tahu jenis-jenis tertentu. Sama macam orang kita juga, kayak durian. Ada orang mungkin dia expert, dia pakar tentang durian, dia tengok dia dapat tahu dah durian mana. Ini belah mana, balik pulau ke apa ke, dia dapat tahu durian belah mana, durian grade apa, jenis apa. Sama juga macam musyrikin ketika itu, musyrikin. Mereka tengok, mereka dapat tahu di mana ataupun dari mana kurma ini. Dan yang seterusnya, saya minta maaf kalau saya cakap macam tak berapa clear sangat. Saya tengah duk tahan cuba cover sikit sebab tekak saya ni, sakit sikit hari ni. Okey, yang seterusnya, bila mana mereka tengok tamar tu, mereka tahu orang Islam yang masuk sini, tempat ni, orang daripada Madinah. Bila mana mereka tahu orang Madinah, mereka pun teruskan pengejaran. Jadi di sini kita dapat ketahui ataupun kita dapat ambil
Bila mana kita ada satu perkara, kita buat satu benda, kita kena clearkan tempat itu supaya tak ada jejak orang nampak. Contohnya kalau ada benda-benda tertentu dilakukan. Sebab apa? Kita tengok di sini, orang musyrikin tahu tentera Islam masuk sebab ada kesan Tamar Madinah. Sebab itulah kita ketahui di sini kalau ada apa-apa misi ke apa, kita katakan kena ada strategi dan juga kena clearkan kawasan tersebut. Tak bagi musuh tahu kita pernah ada di situ dan jejak-jejak peninggalan kita ada. Sahabat ketika ni mereka tak clearkan tempat tu. Sebab itulah musyrikin tahu di situ ada Tamar milik orang Madinah. Kalau kita tengok peristiwa hijrah, cuba kita ingat balik peristiwa hijrah itu. Ketika peristiwa hijrah, antara yang banyak berjasa adalah Abu Bakar dan juga keluarga dia dan juga hamba-hamba dia. Ketika peristiwa hijrah Rasulullah dan Abu Bakar pergi berhijrah, ada orang yang mana menghapuskan jejak Rasulullah, ada. Nama dia Amir bin Fuhairah. Dialah yang mana yang ditugaskan untuk menghapuskan jejak-jejak yang mana Rasulullah berjalan. Jadi sebab tu kita tengok bila Rasulullah dan Abu Bakar hijrah, mereka ada strategi. Bukan mereka hijrah begitu saja. Kita bertawakal. Dalam masa yang sama kita juga ada strategi tertentu. Kita ikhtiar. Sebab itu ketika peristiwa hijrah, Abu Bakar dan juga keluarga dia serta hamba dia ada banyak mereka punya jasa. Yang menjadi jasus, yang menjadi pengintip, memberikan maklumat kepada Abu Bakar dan Rasulullah. Siapa ketika hijrah? Iaitu anak Abu Bakar, Abdullah, yang mana memberikan makanan kepada Nabi SAW dan Abu Bakar, anak mereka, iaitu anak Abu Bakar, Asma. Jadi kita nak katakan keluarga Abu Bakar ni, mereka banyak pengorbanan mereka pada Nabi SAW. Dan juga kita katakan hamba Abu Bakar, maula dia, iaitu Amir bin Fuhairah, dia antara terlibat yang mana menghapuskan jejak kaki Rasulullah dan Abu Bakar ketika peristiwa itu. Jadi sebab itu kita tengok pengajaran kepada Nabi SAW ada strategi dalam pergerakan dakwah. Yang seterusnya, ketika mana mereka telah menemui, iaitu ketika mana musyrikin telah menemui para sahabat, maka para sahabat pun mereka pergi menyorok ataupun pergi untuk menyelamatkan diri. Sebab jumlah yang mana orang Quraisy ini ataupun musyrikin ini 100 orang. Jadi kita tengok sahabat mereka pun pergi kepada Fadfad. Maksudnya mereka pergi ke tempat yang mana di belakang bukit, di tempat tinggi tapi di belakang bukit, mereka pergi ke situ. Jadi kita katakan bahawasanya bila dalam keadaan genting, bukanlah kita ini dianggap pengecut kalau kita cuba mempertahankan diri. Bila kita dalam keadaan diserang banyak. Sebab sahabat ini mereka 10 orang berhadapan dengan 100 orang. Tetapi mereka tidaklah pergi terus duduk di depan tu kata seranglah kami, tidak. Tetapi mereka pergi juga ikhtiar, mereka pergi juga untuk berlindung, untuk menyelamatkan diri daripada ancaman yang mana ada. Kemudian sahabat-sahabat pun mereka pergi ke tempat yang mana tinggi menyorok di belakang bukit. Setelah itu datanglah golongan-golongan orang-orang yang mana orang musyrikin ini. Orang musyrikin mereka datang dengan menawarkan janji yang mana jika sahabat-sahabat turun, mereka turun serah diri, maka apa yang mereka katakan iaitu apa yang mana golongan musyrikin ni kata, alla naqtula minkum rajulan, kami takkan bunuh seorang daripada kamu. Jadi musyrikin berkata dekat sahabat-sahabat 10 orang itu, kalau mereka turun, mereka janji, musyrikin Mekah ni mereka janji mereka nak buat apa? Alla naqtula minkum rajulan, kami takkan bunuh pun dalam kalangan kamu. Cuba bayangkan, kita ini dikepung di satu tempat, musuh dengan keliling kita, dan musuh pula dia buat tawaran kat kita, turun kami takkan bunuh. Kalau kita, apa tindakan kita? Kita akan turun dan sebaliknya. Apa tindakan yang dilakukan oleh sahabat? Adakah mereka accept apa yang mana tawaran oleh musyrikin itu ataupun tidak? Kita lihat yang mana dilakukan oleh para sahabat. Antaranya adalah Asim. Asim tu siapa? Ingat tadi kita sebut Rasulullah lantik siapa ketua? Asim bin Sabit. Asim bin Sabit apa dia kata ketika mana orang musyrikin buat tawaran itu? Asim dia kata, amma ana fala anzilu fi zimmatil kafir. Adapun aku takkan turun di bawah perlindungan ataupun perjanjian orang kafir. Itu kata Asim. Dia kata untuk diri dia, amma ana, untuk aku, untuk diri dan diri, dia takkan fala anzil, aku takkan turun pun untuk berada di bawah fi zimmatil kafir, di bawah perlindungan, perjanjian, penjagaan orang kafir. Sebab apa? Adakah ini menunjukkan kita tak boleh sangka buruk? Bukan. Hukum su'uzan, sangka buruk, dia bukan haram mutlak. Hukum su'uzan kalau kita tengok dalam kitab-kitab disebutkan oleh para ulama, dia ada hukum tertentu.
Asalnya haram lah, kita ketahui kalau su'uzon sesama kita kaum muslimin itu haram. Ini kita katakan kalau su'uzon itu kepada orang kafir atau musuh Islam, itu ia dibenarkan. Kalau sangka buruk itu pada orang-orang kafir yang mana mereka itu memusuhi Islam. Dan sebab itu ada disebutkan oleh para ulama, ada kadang-kadang su'uzon, sangka buruk yang mana mustahab, yang mana dianjurkan untuk dilakukan. Contohnya bila mana ketika mana kita ini bermusuhan dengan orang kafir itu, dan kita nampak memang ada benda-benda, ada nampak bukti-bukti yang mana nak menunjukkan dia melakukan khianat kepada kita, maka itu boleh untuk bersangka buruk. Antaranya adalah disebutkan oleh Abu Hatim Al-Busdi, disebutkan bahawasanya orang yang mana insan yang mana dia ada clash dengan apa, dengan musuh dia, maka boleh untuk bersangka buruk dalam ketika ini. Dan juga sangka buruk yang mana dibenarkan seperti mana dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Kalau kita tengok perawi itu disebutkan sebagai kazzab, pendusta, ataupun dia disebutkan sebagai orang yang memalsukan hadis, ketika itu kita tak boleh sangka baik dengan dia lah. Itu maksudnya ada tempat yang mana kita boleh bersangka buruk, ada tempat yang mana diharamkan untuk seseorang itu dia bersangka buruk. Jadi sebab itu kita tengok ada beberapa hukum tentang hukum su'uzan, iaitu hukum bersangka buruk ni. Asalnya ia haram, terutamanya kepada kita, kepada kaum muslimin sama kita, ia haram. Tetapi jika ada bukti qarinah yang mana menunjukkan kepada seseorang itu, dia ni ada nampak sikit benda tersilap, mungkin ada qarinah petunjuk dia nak melakukan penipuan. Contohnya kalau ada orang nak pinjam duit kat kita ke, ataupun orang mai kat rumah kita walaupun dia muslim, dia mai rumah kita, dia nak jual sesuatu, tapi kita nampak dia ni ada pisau ni nampak kat dia punya pinggang, maka kita tahulah tak boleh lah waktu tu nak sangka baik. Waktu tu tidak ada masalah jika kita sedikit ihtiyat, berhati-hati. Jadi sebab tu kita katakan sangka buruk asalnya haram, tapi ada ketika mana ia dibenarkan dalam agama kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Asim bin Sabit, kita katakan itu bukan satu kesalahan lah, sebab dia ihtiyat, dia berhati-hati. Dia berhati-hati sebab apa? Dia tak percaya apa dengan apa orang kafir musyrikin Mekah waktu tu. Sebab musyrikin Mekah ketika itu mereka mungkin nak berdusta, mereka nak melakukan penipuan. Sebab tu Asim bin Sabit kata, amma ana adapun aku fala anzil fi zimmati kafir, aku tak akan turun berada di bawah perlindungan orang kafir. Dan juga bila kita sebutkan tentang su'uzan, bersangka buruk itu, jika kita lihat antara kesalahan ataupun antara dosa yang mana dilakukan oleh seseorang itu adalah berkaitan sangka buruk ni. Bila kita sebutkan berkaitan su'uzan, sangka buruk, ia bila kita sebutkan kalau betul orang tu sangka buruk, ada kalanya ia tak memberi apa-apa makna. Contoh, kalau ada kawan kita belanja kita, dia belanja kita suatu benda, kita sangka buruk kat dia, kita kata mungkin dia riak, mungkin dia belanja kita tu sebab dia riak. Walaupun betul dia memang riak, kita sebut tu kita tak dapat pahala apa pun. Walaupun su'uzan, sangka buruk kita tu betul, sebab tak melibatkan masalah. Sebab tu kita katakan su'uzan yang mana kalau melibatkan tak ada dalil yang wadih, maksudnya tak ada bukti yang jelas, kita tak boleh su'uzan kat dia. Kita kena berbaik sangka. Tetapi jika ada bukti yang jelas, yang disebutkan di sini adalah illa bi asbabi wadihah, kita tak boleh su'uzan melainkan kalau ada sebab-sebab yang wadihah, yang jelas, maka boleh untuk kita ataupun buruk sangka, su'uzan kat dia. Jika tak ada, kita kena husnuzan, bersangka baik. Jika ada dalil yang jelas, boleh untuk kita su'uzan, bersangka buruk dengan seseorang itu. Jadi sebab itu kalau kawan kita belanja kita tak boleh nak su'uzan kat dia, dia ni belanja ni sebab riak ni, nak tunjuk harta dia banyak. Tak boleh macam tu. Kalau kita su'uzan macam tu, maka kita melakukan dosa. Satu kesalahan. Kemudian kita sebut pula sembang kat kawan kita, dia tu belanja nak tunjuk duit dia tu. Dua kesalahan dah. Kalau betul pun dia belanja sebab riak, kita sebut kat kawan kita yang lain, kita tak dapat pahala apa, bahkan kita mendapat dosa lagi. Sebab itu berkaitan su'uzan ini, dia membawa kepada kesalahan-kesalahan yang lain. Sebab itu bahaya berkaitan su'uzan, iaitu berburuk sangka. Jadi poin kita nak katakan, apa dilakukan Asim bin Sabit itu bukanlah kesalahan, dia berburuk sangka. Sebab apa? Sebab ini adalah ihtiyat, dia berhati-hati dengan musuh Islam. Kemudian akhirnya orang-orang kafir di situ mereka melepaskan panah. Mereka memanah daripada bawah. Setelah mana Asim bin Sabit dia kata, aku takkan turun fi zimmati kafir, aku takkan turun duduk di bawah orang kafir. Orang-orang kafir di bawah tu mereka pun memanah di atas, melepaskan 7 panah, sehingga 7 orang sahabat dia terkorban. Mereka terkorban 7 orang sahabat tadi itu. Yang tinggal hanya 3 orang sahabat saja yang masih hidup. Asim termasuk yang mana? Yang wafat, terkorban.
Jadi sekarang sahabat yang mana yang tinggal hanya ada 3 orang saja, yang lainnya mereka telah terkorban. Mereka dibunuh oleh orang-orang kafir, termasuklah pemimpin kaum muslimin di situ. Maksudnya Rasulullah perintahkan sahabat tadi untuk memerintah ataupun memimpin mereka pun mati. Yang tinggal 3 orang. Siapa 3 orang ni? Salah seorang ni adalah Khubayb bin Adi, yang mana kita sebutkan tadi, yang kita akan sebutkan kisah keberanian dia. 3 orang itu, salah seorang ni adalah Khubayb bin Adi. Bila mana tadi orang kafir dia janji apa tadi? Dia janji, dia kata takkan bunuh kalau turun. Kemudian 3 sahabat ni pun turun ke bawah. Sebab apa? Tadi orang kafir kata apa? Dia dah janji dah. Allah naqtula. Kami takkan bunuh pun. Kami takkan bunuh pun dalam kalangan kamu walaupun seorang kalau kamu turun. Dan akhirnya 3 sahabat ni pun turunlah daripada bukit tersebut. Bila turun, apa dilakukan? Orang-orang kafir tu dia ambil pakaian ataupun dia ambil senjata-senjata orang Islam dan dia ikat 3 orang sahabat tu. Maksudnya apa? Mereka mengkhianati janji mereka. Tadi asalnya mereka kata apa? Kalau turun akan selamat, kami takkan bunuh pun. Tapi bila mana turun, apa terjadi? Mereka ambil pakaian ataupun senjata sahabat dia tu dan mereka ikat mereka pula. Dia ikat pula sahabat tersebut. Akhirnya daripada 3 itu, salah seorang mereka sahabat dibunuh. Maka nak menunjukkan orang kafir ketika ini dalam peristiwa Raji' ini, mereka mengkhianati janji mereka. Apa yang dijanjikan mereka tak buat. Maka betul lah apa dilakukan oleh Asim bin Sabit tadi, ketua mereka, ketua orang Islam yang mana Rasulullah lantik dia sebagai ketua dalam 10 orang tadi tu. Dia tak mau turun. Dia tak mau turun sebab dia tahu dah apa yang orang kafir akan buat. Akhirnya apa yang dilakukan oleh dia benar. Dan dia pun firasat dia betul, yang menunjukkan orang kafir ini mereka takkan bercakap jujur ketika itu. Maka akhirnya kita katakan 8 orang lah yang dibunuh. 7 dibunuh di atas tadi, seorang dibunuh di bawah. Kemudian tinggallah kita katakan Khubayb bin Adi ini. Bila mana Khubayb bin Adi dia tinggal di situ, akhirnya dia dijual. Bila Khubayb ini dia dijual oleh kepada kelompok yang mana ada satu kelompok ataupun anak-anak orang yang mana terkorban ketika peperangan Badar. Ketika peperangan Badar, Khubayb ini dia pernah membunuh seseorang itu, membunuh seseorang kafir ketika mana dalam peperangan Badar, dan keluarga dia ingat. Maksudnya keluarga orang dibunuh tu ingat. Sebab tu kita kena ketahui, zaman dulu peperangan bukan guna pistol. Kalau tembak guna pistol, kita tak tahu siapa bunuh. Mereka bunuh guna tangan mereka, pedang mereka. Sebab itu kita tengok peperangan Badar, walaupun malaikat yang datang menolong kaum muslimin, tetapi nama yang bunuh orang kafir ada disebutkan nama kaum muslimin. Sahabat mana bunuh orang kafir ni, sahabat mana bunuh dia ni, sahabat mana bunuh ni, ada nama mereka semua. Nak katakan peperangan ketika itu siapa bunuh siapa dapat diketahui. Jadi sebab itu Khubayb ini ketika mana peperangan, dia pernah bunuh siapa? Dia pernah bunuh Haris bin Amir. Dia pernah bunuh orang ini. Jadi sebab itulah family Haris bin Amir ni datang dan beli Khubayb. Sebab apa? Sebab tadi waktu peristiwa Raji' tadi, bila mana Khubayb turun, mereka ni pijuai Khubayb. Dan akhirnya Khubayb ni dibeli oleh keluarga yang mana? Keluarga Haris bin Amir. Kerana dia pernah bunuh Haris itu ketika peperangan. Kemudian dibeli. Bila mana dibeli, apa yang terjadi? Adakah mereka bunuh terus Khubayb? Tidak. Mereka tak bunuh Khubayb terus. Sebelum itu, terdapat perbezaan dalam kalangan ahli ilmu. Betul ke Khubayb ni dia bunuh Haris bin Amir? Ini ada perselisihan dalam kalangan ulama. Pandangan ada yang mengatakan yang bunuh Haris bin Amir ini bukan Khubayb, bukan Khubayb bin Adi yang kita sebutkan ni, tapi Khubayb lain. Sebab sahabat ada banyak nama yang kadang-kadang nama sama. Sama juga macam kita sebutkan pagi tadi. Contohnya Muawiyah. Muawiyah bukan ada seorang. Contohnya dalam hadis yang mana kita sebutkan berkaitan tashmid dalam solat, kita dah sebutkan banyak kali sebelum ni. Sahabat yang cakap dalam solat tu, yang mana bila mana dia dengar orang bersin, dia pun sebut yarhamukallah. Itu sahabat yang jawab itu. Dan Rasulullah tegur dia lah, tak boleh dalam solat sebut macam tu, tak boleh tashmid. Itu nama dia Muawiyah Al-Hakam As-Sulami. Muawiyah juga. Jadi sebab tu sahabat ni ada nama yang sama. Seolah-olah sama tapi dia berbeza. Sama juga dalam kisah kita ini, Khubayb. Ada yang mengatakan yang bunuh Al-Haris tu bukan Khubayb bin Adi, tapi Khubayb lain. Tapi Ibnu Hajar dia kritik pandangan tu. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyokong pandangan yang mengatakan yang membunuh Al-Haris bin Amir adalah Khubayb bin Adi. Sebab apa? Sebab dalam hadis ini riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah disebutkan dalam riwayat ni yang bunuh
Haris bin Amir siapa? Yang bunuh dia adalah disebutkan Khubayb. Jadi kita terimalah riwayat ni yang kata Khubayb bin Adi. Sebab itu Ibnu Hajar dia pertahankan yang mengatakan bahawasanya Al-Haris bin Amir dibunuh oleh Khubayb bin Adi. Yang seterusnya, bila mana dia telah dibeli oleh keluarga ataupun Bani Haris bin Amir ni, anak-anak Haris bin Amir ni beli, apa mereka lakukan? Adakah dia bunuh mereka ataupun tidak? Tak, dia tak bunuh. Dia tak bunuh lagi pada awalnya. Dia berbincang-bincang dulu, kita nak buat apa. Maksudnya mereka sesama mereka berbincang apa yang mereka nak lakukan dekat siapa? Dekat Khubayb ni. Maka last kali mereka membuat keputusan untuk bunuh dia. Mereka membuat keputusan untuk bunuh Khubayb. Sebelum mereka dibunuh ataupun sebelum Khubayb ni dibunuh, dia minta satu permintaan. Dia minta anak Musa. Musa tu kita katakan pisau cukur. Musa pisau cukur. Musa ni bukan jangan kita kata oh nama Nabi Musa pisau cukur, bukan. Ini maksud lain. Ini Musa lain. Yang Musa itu ataupun nama Nabi Musa itu maksud yang lain. Musa yang kita sebut kat sini adalah maksud yang lain. Jadi Musa di sini adalah maksud pisau cukur. Dia minta Khubayb sebelum mana dia meninggal ataupun sebelum dia menjalani perintah dihukum bunuh, dia minta pisau cukur sebab dia nak buat apa? Dia nak cukur ataupun bulu-bulu yang berada pada kemaluan dia. Ini nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan Khubayb bin Adi dia menjaga, dia nak menghidupkan sunnah Nabi SAW walaupun nak dibunuh. Dia ambil pisau cukur untuk apa? Untuk dicukur bulu-bulu yang berada pada kemaluan dia. Jadi sebab itu kita katakan kita kena jaga fitrah yang mana telah memang diperintahkan kepada kita untuk dijaga. Seperti mana kita diwajibkan untuk berkhitan. Dan juga beberapa perkara yang lain. Dalam hadis disebutkan al-fitratu khamsun, iaitu fitrah itu ada 5. Yang mana melibatkan kita kena jaga, melibatkan bab berkaitan kekemasan, berkaitan bulu yang berada di badan kita adalah salah satunya wal istihdad. Istihdad itu apa maksud istihdad? Istihdad adalah kita menghilangkan bulu pada kemaluan. Maksudnya bulu ari-ari. Itu maksud istihdad. Sebab itu kenapa Khubayb bin Adi dia minta pisau cukur itu, ataupun pisau lah minta untuk tu. Dia nak membersihkan kawasan kemaluan dia. Walaupun dia nak mati dah, dia nak menghadap pencipta, dia tetap melakukan sunnah itu. Jadi sebab itu kita katakan kita yang mana masih hidup dalam keadaan yang aman ini, maka kita juga perlu menjaga bab berkaitan kebersihan diri itu. Kerana para sahabat yang mana nak meninggal pun mereka menjaga. Dia minta, kita pun tak terfikir. Kalau nak meninggal dunia minta apa? Sahabat ni dia minta pisau cukur untuk dia mencukur kemaluan dia. Itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah berkaitan bulu yang mana kita kena jaga adalah disebutkan kita mencabut bulu ketiak. Itu. Tetapi jika mungkin tak mampu, bolehlah menggunakan pisau cukur dan sebagainya. Dan seterusnya adalah berkaitan seseorang itu dia mengkemaskan ataupun memotong misai dia. Mengkemaskan ataupun memotongkan, lebih tepatnya kita memotong misai yang ada kalau terlalu tebal. Itu antara perkara-perkara yang mana kita perlu untuk jaga, yang mana Nabi SAW sebutkan kepada kita berkaitan 5 fitrah yang mana kita kena jaga. Kita sebutkan 3 berkaitan bulu, iaitu pertama tadi kita katakan berkaitan istihdad, kemaluan. Yang kedua mencabut bulu ketiak. Yang ketiga adalah kita memotong pada bahagian di tempat misainya, jangan bagi terlalu tebal. Ini 3 perkara. Kita pun tak terfikir benda ni mungkin kita nampak kecil, tapi kalau seseorang itu dia melakukan benda ini, mungkin dia mencukur bulu kemaluan dia, dia membersihkan pada anggota ketiak dia ke, dan juga pada bahagian muka mengemaskan, itu mendapat pahala. Sebab itu waktu nak meninggal dunia apa, benda yang kita nampak simple kecil, itu ada pahala. Itu contoh ataupun kita dapat ambil dari hadis kisah Khubayb ni, benda yang manusia nampak kecil, tapi ada ganjaran yang insya-Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga macam benda lain. Macam kita pakai slipper, benda simple, pakai slipper kaki kanan, itu pun kita mendapat ganjaran di sisi Allah kalau kita ikhlas. Banyak perkara dalam kehidupan kita yang kita nampak benda tu simple, tetapi ada tulis saham ganjarannya jika kita melakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu penting berkaitan niat. Berkaitan niat kita melakukan tu untuk ittiba', untuk mengikut apa yang Rasulullah ajarkan. Kadang-kadang benda yang kita lakukan, buat satu benda itu, benda tu kita dah buat selalu, tapi mungkin kita tak perasan. Sebab apa? Sebab itu yang membezakan antara ilmu dan sebaliknya. Benda tu kita dah buat selalu, tapi kita tak tahu itu kadang-kadang benda tu sunnah. Benda tu adalah satu benda yang mana berpahala buat. Sebab kita dah tengok duk buat daripada kecil selalu, kita pun tak sedar benda tersebut. Bila kita belajar, kita tahu, oh benda yang kita buat ni adalah hadis.
Sebab tu beza antara orang melakukan sebab dia hanya ikutan saja dengan orang yang buat, dia tahu itu sebenarnya ada sandaran yang mana ada dalam hadis. Contohnya seperti mana kita mengemaskan pada bahagian misai, itu semua orang buat. Tapi bukan semua orang tahu itu adalah ada arahan, suruhan daripada baginda Nabi SAW. Demikian juga kita memotong rambut ataupun kita mengemaskan rambut lebih tepatnya. Kerana dalam riwayat ada Rasulullah mengatakan, man kana lahu sya'r, siapa yang ada sya'r, itu ada rambut, falyukrimhu, hendaklah dia memuliakan rambut. Jadi maksudnya siapa yang ada rambut, dia mengemaskan rambut. Jadi nak katakan kita sikat rambut selalu. Kita sikat rambut tu, kita niat nak kemenahkan rambut, kita memang tujuan kita nak mengikut apa Rasulullah kata, itu berpahala. Kita memang hari-hari pun sikat rambut. Jadi nak mengatakan bahawasanya banyak perkara-perkara yang kita buat seharian, cuma kita tak sedar benda-benda tersebut. Okey. Seterusnya, dia minta Musa, dia minta pisau cukur. Khubayb bin Adi tadi. Bila mana dia minta pisau cukur tersebut, apa yang terjadi setelah itu? Ada anak daripada perempuan yang mana dalam kalangan di situ, anak dia pergi kat dia. Anak dia tu laki lah, tetapi dia anak kepada perempuan, seseorang perempuan ini. Yang pergi tu budak laki. Budak laki tu dia pergi kat Khubayb. Cuba bayangkan, Khubayb ini dalam ketika itu dia dalam keadaan ditawan. Bayangan tawanan, ada pisau kat tangannya, maksud pisau cukur. Kemudian ada budak kecil, yang mana budak kecil itu anak kepada orang yang tahan dia. Mai kat dia, masuk kat tempat dia. Apa perasaan mak dia yang tengok? Mestilah takut lah ni. Sama juga macam kita, kalau kita tahan seseorang, contohnya kita tahan seseorang kat rumah kita ke, ataupun kat penjara mana-mana kita masuk, kemudian kita bawa pula, kemudian dekat tangan orang yang mana duduk ditawan itu ada pisau, dan anak kita ke, anak saudara kita ke, pergi masuk duduk dalam jail tu dalam keadaan ada pisau kat orang tersebut, kita mesti dah kata, habislah lagi dia ni, pisau ada kat tangan anak kita pula pergi kat situ. Memang kita pun, memang kan siapa tak takut, siapa yang takkan gementar bila berhadapan dengan peristiwa begini. Ini yang dihadapi oleh wanita tersebut. Sebab apa? Sudahlah Khubayb ini, dia ditangkap dengan diperlakukan dengan begitu kejam. Sebab dia bukan buat salah apa-apa Khubayb. Dia ditangkap, kemudian dijual pula. Orang beli dia. Last sekali, dia dapat peluang. Kalau kita ataupun kalau orang kafir, telah tentulah budak tersebut. Kalau orang kafir mungkin mereka akan membunuh budak tersebut. Tapi apa dilakukan oleh Khubayb dalam peristiwa ni? Adakah dia terus mencederakan sikit budak tu ke? Ataupun adakah dia ambil budak tu, letak, kemudian dia ugut saja nak cederakan, tapi nak cederakan, apa dia buat? Bila mana Khubayb, dia nampak budak tu datang, dia tengok, dia nampak mak dia tu dah takut dah. Mak budak tu dah takut dah. Bila dia nampak mak budak tu takut, dia pun kata, adakah engkau takut aku akan membunuh budak ini? Khubayb, dia kata kat mak dia, kau takut ke aku nak bunuh budak ini? Ma kuntu li af'ala zaki insya-Allah. Jangan risau, aku takkan buat benda macam tu. Maksudnya aku takkan bunuh dia. Maksudnya nak mengatakan, lihatlah bagaimana tarbiyah yang mana dilakukan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Nak menunjukkan bahawasanya walaupun ada ruang dan peluang untuk mungkinlah mencederakan budak tersebut, ataupun buat dari tawanan ugut ke, lepaskan aku. Kalau tak lepaskan aku akan cederakan budak ni. Khubayb tak buat macam tu. Bahkan Khubayb tanya, engkau takut ke aku akan cederakan, bunuhkan dia? Dan Khubayb bagi jaminan lagi, jangan risau, aku takkan cederakan budak ni, insya-Allah. Nak mengatakan demikianlah bagaimana sifat yang ada pada Khubayb, sahabat Nabi SAW ini. Dia berpeluang untuk bebas dari situ, dan dia boleh buat budak tu jadi ugut untuk jadi tebusan, tapi dia tak buat. Itu yang mana para sahabat Nabi SAW seperti Khubayb bin Adi. Setelah itu, sebelum itu kita nak sebutkan juga, ada riwayat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, iaitu Imam Abu Daud meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW pernah bersabda, la yahillu lil muslim, iaitu tidak halal, tidak boleh bagi seorang muslim itu dia nak menakut-nakutkan ataupun dia nak buat seseorang saudara muslim itu terkejut. Maka kita tak boleh buat gempak saudara muslim kita ni bagi terkejut. Kalau kita tengok dalam syarah pada hadis ni, iaitu di dalam kitab Syarah kepada Sunan Abi Daud, antaranya dikarang oleh Imam Ibn Ruslan, beliau menyebutkan salah satunya tak boleh juga kita buat orang takut.
Kadang-kadang kita mungkin nak bergurau dengan kawan kita. Kita usik dia bagi dia takut. Kita usik dia bagi, mungkin kita kata apa-apa bagi dia rasa takut sikit ke. Hakikatnya benda tersebut benda yang dilarang. Kita tak boleh. Kita tengok Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi ni, dia boleh lah nak, mungkin nak gempak sikit mak budak tu. Dah lah kita kena tahan, bahkan dia ditahan. Duduk pula tempat macam tu. Dia diam, dia tak gempak apa pun, dia tak buat tebusan pun. Dia boleh nak buat. Jadi kita nampak akhlak Khubayb ini, kita tak boleh untuk menakut-nakutkan orang. Walaupun ketika itu boleh dia buat Khubayb, boleh. Sebab dia dalam keadaan dia ditahan, darurat. Dia tak boleh lah bunuh budak tu, tapi dia boleh lah kalau kita nak buat pertukaran ke apa ke, dia mungkin nak katakan lepaskan aku. Itu. Tapi dia tak buat macam tu. Maksudnya kita katakan dia boleh buat tu, maksudnya dia ada ruang. Dia ada ruang untuk buat macam tu, tapi dia tidak memilih untuk buat tu. Itu yang kita katakanlah. Sebab Islam mengajar kita tidak boleh untuk mencederakan ataupun kita untuk membunuh kanak-kanak. Tak boleh kita buat macam tu. Sama juga waktu peperangan pun ada golongan-golongan ketika peperangan kita tak boleh nak sentuh mereka. Maksudnya kalau mereka tak ada kaitan dengan perang, tak boleh untuk musnahkan, untuk bunuh mereka. Sebab itu Islam menjaga benda-benda begini. Khubayb, dia mungkin ada ruang, tapi dia tak buat macam tu. Dan seterusnya, wanita itu bila dia tengok apa dilakukan oleh Khubayb, dia mengatakan, ma ra'aitu asiran qattu khairan min Khubayb. Aku tak pernah tengok pun asir, aku tak pernah tengok pun tawanan yang mana lebih baik, khairan min Khubayb, yang lebih baik dari Khubayb. Jadi nak katakan bahawasanya Khubayb ini dia walaupun dalam kalangan tawanan, tapi menunjukkan akhlak yang mulia. Dia boleh buat macam-macam tentu, tapi dia tak buat benda-benda begitu. Jadi sebab itulah, walaupun dia dalam keadaan ditangkap, dia masih dapat mengawal emosi dan mental dia. Kita kadang-kadang mungkin sekarang kita relax, kita tak ada masalah. Tapi bila mana kita dalam keadaan genting, maksudnya kita dalam keadaan yang mana ketakutan, mental kita kadang-kadang tak apa nak betul. Maksudnya pemikiran kita mungkin tak waras. Kita akan buat apa saja. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang yang mana bekerja di penjara ke apa ke, mereka akan jumpa dalam punggung kemaluan setengah orang banduan nak keluar itu, mereka akan jumpa macam-macam benda. Yang mana orang-orang penjara ni maksudnya banduan-banduan nak seluduk pergi mana sini. Nak katakan bila dalam keadaan tertentu orang tak dapat fikiran waras, mereka sanggup buat apa saja. Sampaikan masukkan ke dalam punggung pun mereka sanggup untuk seluduk benda-benda tertentu. Dari sebab itu kita katakan bahawasanya Khubayb, walaupun dia ditahan, dia tak buat benda-benda mengarut macam tu, dan menjaga diri dia dengan baik. Setelah itu wanita itu menceritakan lagi, mungkin kita pelik, macam mana perempuan ni cerita. Sedangkan perempuan ini, dia dalam kalangan anak Haris bin Amir tadi, telah tentu mereka tu orang kafir, betul tak? Kita katakan setelah peristiwa ini, ramai ada beberapa orang dalam kalangan mereka ni yang tangkap dia beriman. Asalnya waktu peristiwa ni mereka kafir, ada yang mana mereka masih kafir, tetapi setelah itu mereka beriman. Budak yang mana berada yang di tempat, maksudnya budak kecil yang masuk jumpa Khubayb tu, dikatakan lepas tu dia mempunyai cucu yang mana cucu dia ulama hadis. Kan kita cakap dia ada budak kecil dia yang mana Khubayb ambil dia, Khubayb ambil letak kat dia. Dia itu dikatakan dia ada cucu dia nanti, cucu dia ulama hadis yang sezaman dengan Imam Az-Zuhri. Maksudnya mereka tu beriman lah. Lepas tu ramai yang mana dalam kalangan tersebut mereka beriman. Salah seorangnya kita mendengar tentang Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir siapa dia? Dia gubernur di salah satu daerah di Syam. Di Syam luas besar. Syam kalau kita sebutkan pada zaman dahulu adalah Palestin, dan juga kita katakan Jordan, dan juga Syria pada hari ini. Maksudnya luas lah daerah Syam itu. Salah seorang gubernur yang berada di Syam, nama dia adalah Sa'id bin Amir. Kita tahu kisah dia, kisah yang panjang. Sa'id bin Amir ni, dia gubernur yang bagus. Cuma Umar ini dia dapat aduan, Sa'id bin Amir ni ada buat 4 aduan. Maksudnya orang ada mengadu tentang Sa'id ni dan 4 benda yang mana mungkin rakyat tak apa suka. Ada banyaklah aduan 4 tersebut. Salah satunya adalah dikatakan Sa'id bin Amir ni, dia akan buat apa? Dia akan kadang-kadang dia akan pengsan. Bukan dia saja nak pengsan, dia pengsan dia ialah pengsan dah lepas buat. Dia pengsan. Dan juga lagi 3 dia buat apa? Lagi 3 lagi benda dikatakan. Yang pertama adalah dia sekali-kadang dia keluar lambat. Maksudnya dia keluar lebih kurang waktu matahari dah terik dah, mungkin pukul 9-10 baru dia keluar jumpa rakyat.
Itu aduan yang kedua. Aduan yang ketiga adalah dia ni dikatakan susah nak jumpa orang waktu malam. Maksudnya rakyat jumpa dia susah waktu malam. Ini antara aduan-aduan yang mana orang mengadu dekat dia. Dan yang terakhir, aduan yang keempat, dalam masa sebulan ada kadang-kadang sekali sehari dua dia hilang. Okey, kita tengok oleh 4 aduan rakyat kepada Sa'id bin Amir. Yang pertama dia adalah dia ini kadang-kadang dia pengsan. Yang kedua adalah dia ini kadang-kadang dalam masa ataupun selalu dalam masa dia akan keluar jumpa rakyat ni boleh kurang matahari dah naik dah pukul 10 macam tu. Dia tak jumpa awal-awal pagi. Yang ketiga adalah rakyat mengadu apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Amir ini. Dia ni waktu malam dia tak jumpa rakyat dia. Dia hanya jumpa waktu siang. Kemudian bila Umar dengar aduan-aduan rakyat ni, Umar pun dia rasa macam berharap bahawasanya benda-benda ni tak betul lah. Sebab Umar yang lantik dia. Umar nak lantik gubernur bukan senang, susah. Kita tahu macam mana polisi pentadbiran Umar. Dia nak lantik, dia tengok betul-betul rekod orang tersebut. Jadi bila Umar dengar benda ni, dia pergi tabayun. Dia pergi jumpa ni dengan Sa'id bin Amir, betul tak benda-benda ni? Maka Umar pun tanya satu persatu, betul ke engkau ni keluar lambat rumah? Kemudian Sa'id pun jawab, ya betul aku keluar lambat. Tapi aku keluar lambat sebab apa? Sebab aku nak kena uli tepung untuk anak-anak dan keluarga aku. Dan lepas tu dia nak kena siapkan makanan tersebut. Jadi nak katakan dia ni gubernur, jawatan besar. Tapi dia juga yang mana yang bertanggungjawab siapkan makanan dekat family dia. Itu yang pertama, dia bagi alasan. Sebab dia bukan orang kaya. Dia tak ada pembantu. Dia tak ada khadam ketika itu. Dia tak ada pembantu yang mana boleh tolong dia. Jadi sebab tu dia kata kenapa dia keluar lebih kurang pukul 9-10 macam tu. Sebab dia yang mana yang kena nak mengalun tepung, roti, gandum nak buat kat family dia. Sebab tu dia keluar lebih kurang pukul 10-11. Bukan dia tak keluar, langsung dia keluar. Cuma dia keluar lambat ke 9-10 macam tu. Sebab dia lah mana nak kena uli tepung, sediakan makanan untuk family dia. Dia orang yang zuhud, dia tak ada orang yang membantu dia. Itu yang pertama. Kemudian aduan rakyat yang kedua kepada dia. Aduan rakyat tentang diri dia ini yang kedua, dia ni dalam masa sebulan ada sehari dia tak ada kadang-kadang. Rakyat jumpa tak boleh. Kemudian Sa'id bin Amir jawab, aku ini baju yang aku pakai ni satu je, maksudnya tak banyak. Baju inilah yang aku pakai dan baju inilah yang mana aku peruntukkan masa sehari dua dalam sebulan untuk basuh. Nak katakan dia tak ada masa. Dan nak katakan orang-orang pada zaman dahulu, kalau kita baca hadis Rasulullah, pada zaman Rasulullah susah nak berpakaian ni. Maksudnya pakaian yang mana kita tengok elok sempurna, kemas susah. Sangat susah. Kita akan tengok bab dan Sahih Bukhari, mungkin kita akan sampai ataupun mungkin dah sampai dah. Dan kat sini mungkin asatizah yang lain. Dan Sahih Bukhari, sahabat pakaian dalam solat kita tengok sukar pakaian mereka. Mereka bukanlah pakaian kemas macam kita, tak. Ada kadang-kadang lilit, kena belit, macam tu kena lilit. Cara nak tutup aurat, maksudnya cara yang sukar untuk sahabat menutup aurat untuk mendirikan solat. Jadi nak katakan pakaian zaman dulu bukan macam zaman kita, susah. Dalam Sahih Bukhari dan juga kitab-kitab hadis yang lain ada diceritakan tentang bagaimana cara libas, pakaian yang dipakai oleh zaman Nabi SAW. Nak cakapnya terhad, susah nak mencari kain pada zaman tersebut. Jadi yang tu yang kedua, dia lambat keluar sebab apa? Sebab dia cuci pakaian dia. Maksud bukan lambat keluar, dia hilang kadang-kadang dalam masa sehari, dalam sebulan, sebab dia pergi membersihkan pakaian. Yang ketiga, aduan rakyat kepada dia. Dia ni malam dia tak jumpa orang. Dia tak mau jumpa, dia jumpa orang siang dia. Kemudian Sa'id kata, ya betul. Apa yang mereka kata itu betul. Dia pun jawab balik, dia jumpa orang pada waktu malam, ataupun dia tak jumpa orang pada waktu malam kerana pada waktu malam dia nak diri dia tu, masa dia tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia kata siang aku dah peruntukkan masa aku untuk manusia. Maksudnya untuk masalah manusia. Biarlah malam ini aku peruntukkan masa aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah mengapa dia pada waktu malam dia tidak bertemu dengan orang. Jadi nak menunjukkan dia jawab satu persatu benda yang mana orang kata dekat dia. Yang terakhir dan keempat. Yang keempat, aduan apa kepada dia? Aduan dia ni kadang-kadang collapse, pengsan. Dia pengsan. Kenapa dia pengsan? Sa'id bin Amir, dia kata dia pengsan kerana dia antara yang melihat ketika peristiwa sahabat Hubaib bin Adi dibunuh itu, dia antara yang melihat ketika itu. Maksudnya melihat dia tak dapat buat apa-apa.
Dan kita kena tahu Khubayb dia doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala mematikan orang yang ada orang kafir kat situ. Maka bila mana Sa'id bin Amir dia teringat peristiwa tu, dia akan rebah, pingsan. Dia takut. Sebab dalam peristiwa pembunuhan Khubayb, dia ada sekali nampak, dia tengok. Dan Khubayb dia doa supaya orang yang mana orang kafir mati ketika itu. Sebab itulah kenapa Sa'id bin Amir dia akan pingsan kadang-kadang. Sebab dia teringat peristiwa itu, tak dapat dilupakan. Sebab tu ada kalanya benda yang mengganggu emosi kita bila mengingat benda lalu. Bila melihat ataupun kita mengingat benda-benda yang terjadi pada zaman yang terdahulu itu, kadang-kadang dapat menyebabkan pemikiran kita sukar untuk kita move on, berfikir ke hadapan. Sebab itulah Sa'id bin Amir dia kadang-kadang dia pingsan. Dia bukan saja buat pingsan, tapi ada sebab, ataupun dia pingsan itu disebabkan dia teringat benda-benda yang lama yang dia lakukan. Sebab itu kita tengok dalam Sahih Bukhari ada doa Khubayb itu. Maksudnya dalam Sahih Bukhari Khubayb yang berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengambil tindakan membilang, maksudnya menghitung mereka semua, menghitung orang-orang kafir ketika itu, maksudnya mengambil tindakan kepada mereka. Ada riwayat-riwayat dan riwayat yang lain, maksudnya ada perbahasan dalam kalangan ulama tentang kisah tersebut. Orang kafir ketika dengar doa Khubayb itu, mereka duduk menerap kat tanah. Kalau mereka pegang bayi, mereka letak anak mereka tu kat tanah. Sebab mungkin kepercayaan mereka ketika itu, kita tak tahulah kenapa. Jadi sebab itulah, tetapi ada perbahasan lah tentang perkara itu. Mereka pun letak kat tanah sebab tak nak terkena doa tersebut. Itu kepercayaan mereka. Walaupun mereka kafir, tapi bila mana kaum muslimin doa, mereka takut. Seperti mana kalau Rasulullah doa tentang kecelakaan untuk kaum musyrikin, orang musyrikin takut. Demikian juga orang musyrikin, mereka takut dengan doa Khubayb. Jadi nak katakan mereka pun gentar, mereka pun gerun bila mendengar doa itu. Sebab itulah kita katakan tadi Sa'id bin Amir dia pun antara yang mana bila dia teringat kisah ni dia gemetar. Antara yang menarik juga tentang Khubayb, sebelum mana dia dibunuh, apa yang dia lakukan? Dia minta untuk solat 2 rakaat. Seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Khubayb dia minta untuk solat 2 rakaat. Dan dia kata maksudnya adalah sekiranya tidak disebabkan nanti mereka akan sangka dia ini takut mati, dia akan panjangkan solat lagi. Maksudnya dia nak panjangkan solat lagi 2 rakaat tu, tapi sebab dia risau orang kata dia ni takut mati. Maksudnya seolah-olah takut musyrikin Mekah itu kata, dia ni solat lama ni sebab nak lambatkan tempoh mati ni. Dia takut orang kata macam tu, maka dia pun tak solat terlalu panjang. Dia kata kalau bukan disebabkan orang sangka aku takut mati nanti, aku akan panjangkan solat lagi. Maka dikatakan bahawasanya Khubayb bin Adi inilah orang pertama yang menghidupkan, yang melakukan sunnah berkaitan solat sunat 2 rakaat sebelum mana dibunuh, sebelum mana terkorban. Ini dilakukan oleh Sa'id ataupun dilakukan oleh Khubayb bin Adi. Dia orang pertama yang mana melakukan berkaitan perkara ini. Jadi sebab itu kita katakan kita dapat ambil pengajaran dari kisah Khubayb bin Adi ni, pengajaran yang banyak. Antara kita tengok balik pengajaran benda awal, saya tak baca satu persatu daripada Sahih Bukhari, panjang hadis ya. Lagipun sebab saya tak berapa sihat sangat, sebab tu saya tak boleh baca satu persatu apa yang ada dalam Sahih Bukhari ni, panjang hadis ni. Kita tengok kalau dalam Sahih Bukhari ini pun lebih kurang 2 muka surat, 1 surat setengah lah kisah ni. Dan ada juga Khubayb sebelum dia meninggal dia bersyair. Khubayb sebelum dia meninggal ada dia bersyair, tapi syair dia menyebut tentang kematian lah. Dia menyebutkan tentang dia tak kisah kat mana dia mati, asalkan dia mati dalam keadaan Muslim. Jadi kesimpulannya berdasarkan kisah Khubayb ni, kita dapat buat beberapa kesimpulan. Yang pertama tentang Khubayb ini, dia menjaga sunnah Nabi SAW, iaitu dia istihdad. Tadi kita katakan dia melakukan sunnah walaupun kita nampak kecil, itu mencukur bulu kemaluan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada kalanya dibenarkan untuk suuzon, bersangka buruk, jika ada nampak bidalilil wadihah, ada dalil yang wadih, maksudnya ada tanda yang jelas, maksudnya ada keburukan, tipu daya orang tu nak buat. Seperti mana dibuat oleh tadi sahabat tadi yang mana Rasulullah perintahkan dia, Asim bin Sabit. Asim bin Sabit ketika mana orang Quraisy ataupun lebih tepat musyrikin tadi suruh dia turun, janji tak mau bunuh, hang turun kami tak bunuh. Asim bin Sabit kata, aku takkan turun. Amma ana fala anzil fi zimmati kafir. Adapun aku takkan turun di bawah jaminan orang kafir. Dan betul sangkaan dia, orang kafir nipu. Siapa turun, salah seorangnya ada yang dibunuh. Jadi boleh bersangka buruk pada tempat-tempat tertentu. Yang ketiga adalah
berkaitan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita. Jika kita ni orang beriman, Allah akan memelihara dan menjaga kita. Sebab apa? Jenazah Asim ini, kalau kita tengok dalam riwayat Bukhari, bila mana Asim ini dia telah terkorban, sebelum ni Asim dia pernah ada membunuh seseorang, orang kafir. Kemudian orang Mekah bila dia tahu Asim bin Sabit dah meninggal dunia, kan kita sebut tadi, awal-awal tadi kita sebut Khubayb, dia bunuh seseorang, Al-Haris bin Amir. Dan kemudian keluarga Al-Haris bin Amir nak balas dendam. Ini adalah Asim pula. Asim ni kita ingat dulu ketua tadi. Rasulullah lantik dia untuk 10 orang tu, Rasulullah lantik dia ketua. Dia antara yang mati kena panah. Asim bin Sabit ni, bila mana orang tahu dia wafat, orang-orang Mekah hantar orang untuk bawa dia pergi Mekah balik. Maksudnya bawa jenazah dia, nak bukti dia meninggal, nak bukti dia wafat. Allah Subhanahu Wa Taala melindungi jasad dia. Allah buat apa? Allah utuskan ada beberapa binatang, ada beberapa haiwan yang menutup jenazah dia, sehingga orang kafir tak boleh bawa. Benda ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi nak katakan Allah menjaga seseorang itu hamba yang mana menjaga agama dia, menjaga hak-hak Allah. Walaupun Asim bin Sabit telah meninggal dunia, ketika mana orang kafir nak ambil jenazah dia, diselamatkan. Ada banyak haiwan yang mana berada mengerumuni jenazah ataupun jasad Asim bin Sabit. Akhirnya dia tidak dipotong, jasad dia tidak dipotong dan tidak dibawa ke Mekah. Itu Allah memelihara dia. Itu yang mana berkaitan kisah Khubayb bin Adi. Saya minta maaf lah, hari ni kita tak boleh panjang sangat sebab saya pun sakit tekak ni, saya tak dapat teruskan. InsyaAllah kita bertemu esok lah. Esok pagi Ustaz Riyad akan ada pukul 8, datang lah pukul 8. Ustaz Riyad pun ada pagi esok. Lepas tu kita sambung kuliah saya lebih kurang mungkin 10.30 10 suku atau 10.30 lah. Sebab Ustaz Riyad mungkin pukul 8 sampai 9 suku 9.30. Lepas tu baru saya datang. InsyaAllah kita jumpa balik esok pagi. Saya pun hari ni tak sakit tekak tadi, petang tadi, tengah hari tadi baru mula sakit tekak. Sebab tu nak beli ubat pun tak sempat lagi. InsyaAllah lagi ikut baru pergi klinik. InsyaAllah esok kita jumpa pada pertemuan pagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.